Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersua lagi dalam Syarah Meja Bulat. Saya Ali Iskandar. Dewan Bahasa dan Pustaka, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, istilah ta'assub ialah satu adjektif ataupun kata sifat yang membawa maksud terlalu kuat pegangannya atau berlebih-lebihan keyakinannya pada sesuatu atau tegar hati ataupun fanatik. Abad ke-21 ini menyaksikan sifat ketaksuban kian ketara dan menjangkau lebih daripada ideologi, tokoh politik dan agama, dan kelompok artis dan selebriti semakin dipuja. Bukan itu sahaja, wujud juga ketaksuban terhadap objek dan harta benda. Lebih membimbangkan lagi dalam era media sosial ini, sifat taksub mula terlihat pada kanak-kanak dan remaja. Sedar ataupun tidak, kita semua punya minat dan kecenderungan terhadap sesuatu. Namun, sejauh mana kita berjaya mengurus diri agar minat dan kecenderungan tidak bertukar menjadi ketaksuban. Ikuti perbincangan kami bersama dengan tetamu pada malam ini dalam Syariah Meja Bulat dengan tajuknya Ta'assub. Kepada yang membuat fake SCC yang mengatakan Coki adalah Tuhan, cukuplah memburukkan saya. Tolong jangan sebarkan berita palsu dan Coki merayu sangat. Janganlah terlampau taksub dengan apa yang korang minat. Begitu juga saya. Baik, anda secara langsung bersama dengan kami di Studio B untuk Syarah Meja Bulat dan kami seperti biasa mengalu-alukan secara langsung ini untuk anda berinteraksi melalui Facebook Syarah Meja Bulat live streaming sekarang ini. Hantarkan komen dan juga pandangan anda dan boleh hubungi kami kalau sempat insya-Allah di 0377261603 ataupun titipkan komen ataupun persoalan pertanyaan di WhatsApp 0176828 348. Hari ini kita nak bersembang secara santai. Walaupun topik kita ni agak berat dan memberikan gambaran kepada anda adakah ini salah, adakah ini betul dan sebagainya. Kita ingin membawa perbincangan ke satu arah yang lebih baharu kerana kita tidak mahu menuding jari kepada mana-mana pihak. Baik, saya nak perkenalkan tetamu pada malam ini. Hari ini sudah untuk sekian lamanya kita meriah balik meja bulat ini. Di sebelah kanan saya ialah Mastura Jamil. Beliau ialah peminat BTS ya. Salah seorang daripada BTS Army lah boleh dikatakan. Ya, insya-Allah. Ya, panggilan mesranya ialah Mami MJ. Mami MJ. Mami MJ, Mami Mastura Jamil lah. Ya, saya. Oh, nama pun komersial Saya tulis ni Mami MJ. Ya, baik. Di sebelah kiri saya yang semakin lama semakin popular ni hari ini berbaju kuning. Kali pertama muncul dengan CCTV kan macam mana? Ya, kali pertama. Kali pertama? Yep. Tahniah. Ayahnya juga barangkali? Banyak kali juga lah. Banyak kali juga. Alhamdulillah. Ayahnya bernama Syamsaimi Ezel. Ya, saya. Dan anaknya ialah Muhammad Danish Daniel. Baik, sini. Lebih mesra dengan panggilan Coki. Boleh. Coki ni datang dari mana sebenarnya? Okey, dia masa kecil-kecil dia minat coklat Coki tu. Okey. Lepas tu panggil dengan nama tu? Lepas tu bila minat tu, dia punya idea lah untuk buat Coki sebab Coki orang muda kenal kan. Okey. And then dalam kalangan kanak-kanak, budak-budak minat Coki kan. So dia pun tercetus idea. Tukarkan sikit nama Coki tu pada Coki. Ejaan dia kita tukar sikit. Okey. Buang satu huruf lah. Betul. Masa tu masa darjah berapa? Yang suka tu dalam darjah 1 darjah 2 macam tu lah. Jadi kawan-kawan semua panggil Coki lepas tu? Ataupun dalam bertahun tu kita buat balik ramai yang panggil lah. Okey. Kita bagi tahu. Baik. Yang istimewa tentang Coki ni sebelum kita masuk cerita hari ni dua cerita kita bawa ni, satu BTS, satu tentang Coki ni ialah saya baru mendapatkan screenshot bilangan followers Coki di Instagram. Setakat ketika saya petik tu 745,000 followersnya. Okey. Dan yang terkini dalam tempoh beberapa jam saja jadi 746,000. Yep.
Wah, tahniah. Agak-agak bila boleh dapat 1 juta ni? Oh, yang tu tahu lah. Maybe bulan depan lagi, bulan depan. InsyaAllah. Dia naik macam saham. Macam saham ni ya? Itulah dia. Okey, saya mulakan dengan cerita tentang BTS dahululah. BTS ni terutamanya ARMY je kan. Agak-agak berapa ramai di Malaysia? Di Malaysia? Ya. Kalau nak bilangan jari tak cukup jari. Okey. So kalau kira kasar lah, last year yang Mami dapat detect, ARMY around 60K. 60,000? Ya. Yeah. Last time tu bila Mami? Last year around tahun lepas dalam bulan Oktober. Okay, so itu selepas MBPH. You know, masa tu memang tengah gah sekali ARMY kan. So masa tu Mami dapat jumpa ramai ARMY. Okay. So ramai ARMY daripada seluruh Malaysia contacts. And then we all selalu bertanya khabar. So Mami tengok ARMY di Malaysia dia ada satu karakter istimewa. Ya, keistimewaan ARMY di Malaysia ni sikap dia orang caring. Baik. Ya, dan kalau apa-apa saja terutama ARMY yang bawah umur 18 tahun yang masih bersekolah lagi. So kakak-kakak ni ataupun ARMY yang lebih dewasa yang dah belajar, dah habis sekolah menengah, college, universiti akan jadi membimbing adik-adik ni dari segi pelajaran. Malah memberikan dia orang motivasi untuk mereka belajar lagi dan kejar masa depan dia orang. Okey, maknanya ada elemen ukhuwah dan kekeluargaan itu. Ya, betul. Itu sebenarnya ARMY. Ya. Sebenarnya kan bila kita Google gambar BTS ni banyak je gambar yang ada kan. Cuma nak cari BTS ARMY Malaysia ni susah sikit nak jumpa lah kan. Ini pun yang Mami kongsikan bersama kami. Okey, saya tertarik untuk memilih gambar di belakang saya ini. Gambar ini kalau anda amati betul-betul ini gambar ahli ataupun anggota BTS memakai baju Melayu kan? Iya. Betul. Kan? Siapa tahu siapa yang buat ni? Ini adalah kalangan ARMY juga. Sampai macam tu sekali ya? Sampai bukan dia bukannya orang kata nakkan BTS tu jadi macam tu tak. Tapi kerana dia orang suka tengok BTS ni suka memakai pakaian yang kemas. Okay. Dan baju Melayu ni adalah satu trademark Melayu di Malaysia. Dan pakaian ini Jungkook V. Okey, V yang satu. Mami kena tolong saya. Kalian tahu yang satu? Okey, mari kita belajar hari ini. Okey, yang pertama baju warna merah itu Jungkook. Itu Jungkook, okey. Yang tengah tu RM, Rap Monster. Okey. Yang hujung sekali tu J-Hope, yang baju biru. Okey. Di bawah ni Sugar. Taeyang. Okey. Ini adalah V. And then baju hijau Jimin dan last sekali ada Jin. So yang pernah pakai baju Melayu di Billboard Amerika adalah V. Okey. ARMY telah mengirimkan baju Melayu ke dia. Dan dia pemakainya? Ya, dia memakai dan menari di atas pentas Billboard. Patutlah kalian betul-betul sayangkan BTS ni kan. Kan dia menghargai pemberian ARMY. Jadi satu yang sempurna lah bila dipakaikan ke semuanya ya. Baju Melayu ini. Walaupun secara Photoshop tapi saya tertarik dengan gambar ini. Itu satu yang tidak boleh dinafikan. Okey, sambil-sambil kita saya nak balik kepada Joki. Yeah. Nak tanya ayahnya lah. Ayah ni panggil ni nama apa ni? Syam Sainat panggil apa? Panggil Syam ke? Syam Lebih dikenal dengan Syam Toys. Syam Toys. Itu pun kita nak masuk cerita tentang toys juga tu lepas ni. Syam. Macam adik-beradik punya juga. Ini Coki ni jadi Insta famous ni saya tak sengaja ke ataupun macam mana sebenarnya? Sebenarnya kalau ikutkan tak sengaja. Okey. Dia mula daripada TikTok. TikTok dia buat sikit aksi slow-mo dia. Okey. Ini lepas tu akaun tu dia buat kepada akaun IG lah. Okey. Slow-mo dia macam biasalah dia buat posing yang slow macam tu. Okey. Ni bila macam tu dah mula follower dia ikut sikit-sikit. Okey, follower dia kebanyakan daripada Malaysia dan Indonesia. Ya. Sebab Indonesia famous ke TikTok lah. Indonesia kan. So daripada itulah dah mula berkembang peminat dia. Okey. Daripada 1,000, 2,000, 3,000, 10,000. Dalam tempoh berapa lama? Masa saya sebab benda ni sekejap viral kan. Dalam masa sebulan tu dah boleh ada dalam 3-4 ribu follower. Wow. Sebulan. Masa sekarang dah semakin cepat. Dan awak kini digelar King of Slow-mo. Ya, itu dia orang yang gelarkan sendiri lah. Satu Malaysia gelar. Ya, okey. Slow-mo tu adakah secara spontan ke ataupun Coki rancang lu gerakan ni macam mana? Bukan dalam kalangan kita nak belajar juga kan? Ya. Okay, first slow-mo ni dia
spontan je, ikut lagu apa pun, gerakan pun gerakan spontan. Maknanya bukan cakap nak gerak macam ni lah dulu. Tak. Tak, just kita rakam terus. edit terus slow mo and post. Okey. Itu lah. Dan rasanya apa yang buatkan Coki punya slow mo ni lagi istimewa berbanding slow mo yang lain? Kalau ikutkan sebenarnya slow mo semua buat. Ya, semua buat. Semua buat. Sebab dia satu lagi muka dia cute. Daripada fans dia kan. Sebab saya jaga dia fans, Malaysia dan Indonesia, Brunei pun ada juga. Dia cakap cute, comel, smart, rambut dia. Dan bila dia buat gerakan tu slow tu kan, nampak macam ada orang macam termimpi benda tu. Tu yang nampak sangat tertarik tu. Ya, tapi saya setujulah, rambut tu memang saya pun cemburu juga. Ni rambut pendek kecil ke ataupun yang terkini, trend terkini ni? Dia trend terkini lah. Ya, masa sekolah macam ni juga. Kalau di sekolah boleh simpan rambut macam ni? Start PKP kan. Start PKP. Okey. Jadi PKP ni memberikan ruang untuk anda menyimpan rambut panjang lah. Rezeki. Okey, alhamdulillah. Baik, sekarang baru kita nak masuk tentang situasi yang berlaku baru-baru ni. Dalam fasa PKP ni macam-macam perkara berlaku kan, Mami kan, dan juga Coki. Okey, ini antara situasi yang berlaku terhadap Coki dan juga BTS ni. Mari kita saksikan. Dasar Sumitra suka minta rokok. Saya di sini ingin memohon maaf secara terbuka atas apa yang telah jadi baru-baru ini. Kepada fan-fan di luar sana, tolong jangan sebarkan berita palsu dan Coki Melayu sangat janganlah terlampau taksub dengan apa yang korang minat, begitu juga saya. Okey, kedua-dua situasi ini telah pun dikenal pasti ialah dibuat oleh haters dan juga pemilik akaun palsu. Kan? Okey, cuma nak tanyalah kepada BTS Army ya, Mami mewakili mereka ni. Ketika mula-mula perkara itu berlaku dan masa tu PKP orang tak boleh keluar dan semua orang menghadap peranti saja kan. Apa reaksi kalian bila mendapat, sebab bila kita baca, orang yang tak tahu cerita, bila baca ni kan dengan rukun agama BTS ni dan sebagainya kan, apa reaksi kalian? Okay, first memang terkejut sangatlah sebab benda ni macam dari mana datangnya. Masing-masing macam dari mana benda ni terkeluar, dari mana benda ni boleh tersebar. And then kami Army ni telah search. Okay, bila kita orang search and then dapat sumber-sumber yang dipercayai and then kita orang contact ramai, boleh katakan di Asia ni, Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia adalah rakan yang paling rapat di Asia. So bila kami cari baru dapat tahu it's from Indonesia. So Army di Malaysia ni terusik ataupun terjentik adalah kerana bila dikaitkan dengan agama BTS dan negara kita disuntik sekali. Jadi yang Army Malaysia ni memang bila masa adanya agama BTS di Malaysia? And then siapa penganutnya? Siapa pula imamnya? Siapa pula yang tukang bawa? So Mami sebagai salah seorang Army, Mami kata memang kita baca Army komen, memang marah kan, memang kecewa. Of course lah, kalau kita, Mami sendiri pun pada awal baca pun memang marah. Kenapa, siapa dan bagaimana benda ni boleh terjadi dan kenapa perlu dikaitkan dengan BTS? Okey, sebelum Army marah, kecewa dan terkesan dengan apa yang berlaku ini, orang ramai akan menuding jadi pada Army. Ya, of course. Kan? Taksub. Jadi bagaimana untuk mengokeykan keadaan ini? Nak meredakan pandangan netizen, pandangan orang ramai tentang Army. Of course, pertama sekali yang terkesan adalah Army yang muda, di mana keluarga mereka sampai tahap mengatakan anak mereka ni murtad.
because of agama BTS. So Mami kata, ya Allah, ya Tuhan, kenapa perkara ini berlaku kepada anak-anak Mami yang ada di sini? Kerana kita tahu anak-anak Mami tak macam tu. Sebab Mami selalu berkontak diorang, and then diorang selalu bercerita. And then Mami kata, jangan takut. Kerana kita masih lagi beragama Islam, kita memegang kepada akidah kita, kita masih lagi solat, kita masih lagi kuat dan kita tidak akan terpesong ke arah itu. Dan Alhamdulillah, syukur sangat-sangat Army Malaysia sekarang sedar bahawa mereka tak salah dan benda itu bukannya daripada Malaysia dan Army Malaysia. Bukan Mami nak memuji, tidak. Kami Army di Malaysia ni tak akan taksub sampai melupakan akidah kami sebagai seorang Islam di dunia ni. Kita tahu Tuhan kita satu, agama kita Islam. Itu yang penting sebenarnya, sebab orang yang tak tahu akan terus mengatakan ni, tengoklah ni ketaksuban sampai macam tu sekali. Ya, betul. Nak diperjelaskan kepada orang yang membuat apa ni tumahan begitu tu adalah satu yang sangat sukar kan. Baik, jadi diuruskan dengan tenang. Alhamdulillah, syabas diucapkan. Okey, itu Army tau. Ini individu ni, seorang ni. Tengok, ini salah satu daripada yang kami jumpa ni yang dah menjadi tular dah pun. Ya, Coki Tuhan aku sampai macam tu sekali. Siapa yang perasan mula-mula? Coki ke? Saya perasan sebab ramai orang tag dekat IG kan. Suruh tengok, so saya pun tengok. Terkejut lah tiba-tiba, siapa tu tengok ni? Diorang siasat ini adalah fake account. Diorang buat. And sampai macam tu sekali. So just tu lah saya buat video permohonan maaf kan. Saya wakil kepada fans sebab ini bukan kerja fans. Ini kerja haters. Dan saya jaga fan dia. Fan Coki. So saya tahu tahap mana fan dia. Macam mana taksub ke, minat fanatik ke macam mana kan. So daripada sini kami dah check dah memang akaun fake account. So tujuan dia untuk jatuhkan dia. Sebab dia dah mula naik dah. Jatuhkan dia, ini buat spekulasi tentang agama, akidah semua tu. Sebab dia tahu dia akan jatuh. So, tapi yang menariknya tentang fake account ni ialah mula-mula dia kata macam ni. Kemudian ditukar, dia benci Coki pula. Ataupun macam mana? Ataupun dia saja nak meraih perhatian daripada populariti Coki? Bagi saya, orang yang buat macam ni, dia orang nak perhatian. Nak perhatian daripada orang ramai. Supaya dia buat benda ni, ramai orang ambil, buat isu. So, dia, macam ni lah. Dia gunakan nama Coki. So dia tumpang nama Coki tu untuk buat satu viral untuk naikkan dia. Dan sebagai bapa kepada insan yang sedang meningkat naik populariti ni kan, ada satu dia tulis sini, tak reti jaga anak dia ikut perangai mak ayah lah. Perangai macam betul. Macam mana? Mula-mula memang kita pun terkejutlah. Ada yang call direct tu maki terus. Call dia kata tak pergi jaga anak. Sini anak-anak macam itulah, anak belum nikah semua dia cakap macam itulah. So bila saya jelaskan, saya kata sebenarnya segmen ni bukan daripada anak saya. Saya tahu anak saya macam mana dan walaupun kita macam ni, yang penting akidah kita jaga. So maksud dia saya jelaskan ini semua haters yang buat. So tapi dia tak nak dengar. Dia maki lagi, marah lagi pada juga. So dengan cara itu saya fikir, saya bercakap dengan anak saya, kita jangan tumpu pada dia, kita abaikan. Yang penting kita tahu apa yang kita buat dan fan-fan tahu apa yang kita buat. Yang minta suruh buat permohonan maaf tu siapa? Saya Memang Coki nak buat sendiri? Dan saya minta mohon dia lah. Mula-mula saya nak buat saya sendiri lah. Sebagai wakil kepada anak saya, saya fikir lebih baik anak saya sendiri cakap lah. Mohon maaf benda tu. Baik, okey. Saya nak tanya kepada Coki dan juga Syam kan. Kita tak boleh elak untuk orang taksub dengan kita. Kadang-kadang orang taksub tu akan, bukan kita lah, anda lah ya. Kadang-kadang kita tak boleh kawal pergerakan. Jadi bagaimana kalian mengendalikan situasi ni supaya dapat diuruskan dengan baik, tak disalah faham? Sebab kadang-kadang mula-mula sekali orang akan hentam kita. Betul. Kan? Orang kata kenapa Coki sampai macam ni sekali kan? Macam mana? Macam saya simple je saya buat. Bila ada yang call melalui WhatsApp call kan, and then dia nak bercakap dengan Coki. Bila Coki tak ada, dia mula menangis. Kalau boleh nak bercakap dengan dia tu, saya beritahulah Coki ada kerja ke, dan saya boleh wakilkan Coki apa benda yang dia nak. Ini saya tenangkan dia orang. Dan juga kita bagi, maksud dia saya maklumkan dengan fan dia. Coki sebenarnya sayang semua fan dia, tak tumpu pada seorang. Sayang semua fan dia dan
bagi nasihat, bagi maksudnya hormat mak ayah, jaga semayang semua dengan fan ni lah. So Okey, bila baik. macam tu fan dia dah mula cool lah. Faham kan? Okey. Sedikit pesanan kepada kawan-kawan dan peminat-peminat Coki, fans, ya. Okay, kepada orang di luar sana yang fans utama, thank you support Coki sampai setakat ni. Tanpa korang, Coki tak ada apa-apa. Ya. So, thank you lah. Coki sayang semua fan. Alhamdulillah. Video anak derhaka tu bagus dapat sambutan Okey, jangan boleh tengok tonton di Coki Production Coki Production, Ya, YouTube. hebat mereka ni. Okey, sedikit daripada Mami, apa yang BTS Army boleh belajar daripada ini dan apa harapan dalam untuk mereka? Okey, untuk ARMY lah ya. Untuk ARMY semua, Mami minta you all cool dan terima benda ni sebagai satu injection untuk you all bangkit and then ingat bahawa kita ni adalah manusia biasa dan sesungguhnya Allah tu satu. Dan apa yang kita buat, kita mengikut landasan agama. Jangan kita terpesong, kan? And then lagi pada semualah ya, pada semua netizen kat luar sana, bila kita bercakap ni, kita manusia, kita tak nafikan bila cakap ni ikut sedap lidah. Lidah tak bertulang. Kan? Bila cakap kita tak tahu hati orang tu terluka atau tidak. Okey. So Mami harap lepas ni tak ada lagi dah orang yang hater-hater tu yang hidup dia hanya nak menumpang glamour tu, bawa-bawa insaf, and then jadilah diri sendiri. Ya. Ataupun jadi army yang baik kan? Ya, betul, kan? betul. Daripada hater jadi peminat, jadi follow Jadi Coki, fans, jadi fan, jadi BTS Army yang baik. Okey, terima kasih banyak Mami, terima kasih Syam, terima kasih Coki, terima kasih banyak. Cuma kita nak tutup segmen ni sebelum kita lepaskan mereka ni. BTS ada anak patung figura baru Yes. Ni dia. Ini dia. Comel-comel di belakang ni. Ada kumpul tak ada? Mami tak Tak kumpul. Dan Syam pula buat review action figure kan? Action figure. Okey, nak tahu lebih lanjut boleh tengok video ni lah. Terima kasih sekali lagi. All the best untuk kalian ya. All the best. Dan juga all the best kepada Mami dan juga rakan-rakan BTS Army. Kita nak berehat seketika selepas ni nak cerita tentang minat dan juga kecerungan, mungkin ketaksuban bukan hanya pada individu orang saja, kepada objek barang-barang di belakang ni juga. Jadi sejauh mana kita dapat mengawal diri daripada perkara-perkara seperti ini untuk tidak memudaratkan kita dan juga yang lain selepas ini dalam Syariah Bulat.